Tapi kita sekarang diuji dengan apa? Media sosial, drama itu, drama ini, cerita orang tu, cerita orang ni, suami dia romantik begini-begini. Akhirnya kita sangat mudah melihat kekurangan pada pasangan. Kita tidak berusaha fokus diri sendiri apa yang kita nak beri. Cerita suami kurang baik, kurang taat, tak solat, suami pun buat maksiat. Itu adalah hal dia dengan Allah. Tapi hal kita dengan Allah, kita nak dapat syurga yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, bagi seorang wanita yang dapat redha suaminya, maka syurgalah baginya, Nabi kata. Syurga bagi seorang wanita yang dapat redha. Tapi saya, suami saya bukan suami yang baik, dia tak pernah sebut pun dia redha atau tidak. Jika kita betul-betul isteri yang baik, kalau kita meninggal, Masya Allah, walaupun suami tak sebut, kita dah dapat awal lagi redha Allah. Itu jauh lebih tinggi daripada redha seorang suami. Okey, Masya Allah. Kita nak habis dah ni, sekarang ke-12 suku semua dah lapar ya. Saya nak baca beberapa soalan, boleh saya jawab dengan laju-laju. Sebab awal-awal lagi ada orang bagi surat cinta ni. Bagaimana caranya membayar zakat K2SP setelah dah bersara baru tersedar ianya wajib dibayar, begitu juga dengan hibah takaful. Okey. Pergi je dekat majlis agama, pusat kutipan zakat. Saya tak boleh nak jawab, tapi ada calculation dia. Bagi tahu K2SP dapat berapa, sekian-sekian, nanti dia bagi tahulah berapa. Ada yang kata, Ustazah dah habis dah guna duit tu. Takutlah nak kita tanya kok jumlahnya tinggi. Biarlah kita ni lagi takut ditanya di mahsyar. Ayatnya macam itulah. Lagi takut ditanya di mahsyar. Kalau sekarang takut lagi jumpa malu, daripada mahsyar tu lagi dahsyat situasinya. Jadi kalau pusat kutipan zakat sebut berapa jumlah, kan, tiba-tiba 10,000 ke apa, duit dah tak ada, dah habis dah ni. Subhanallah. Bukan kita kena bayar terus langsam 10,000. Boleh bayar ansuran berapa mengikut kemampuan. Baru bayar RM50 dah meninggal, insya-Allah diampunkan Allah. Sebab yang penting Allah tengok usaha dan niat kita memang nak bayar. Jangan cari-cari alasan untuk tidak menunaikan kewajipan. Okey, soalan seterusnya. Apa pandangan Ustazah? Okey, bagaimana cara ibu bapa nak menangani masalah anak-anak yang sudah ada teman istimewa sebelum berkahwin? Bercinta couple sebelum berkahwin. Okey, ini memang banyak. Bercinta couple bermula daripada telefon lah. Mereka mesej, mereka WhatsApp. Bahkan ramai remaja hari ni memang bertukar-tukar gambar, bertukar-tukar video yang tanpa seurat benang. Ibu-ibu, muslimat sekalian, bukan tak percaya anak, tapi tidak percaya kepada, bukan tak percaya anak, ayatnya berhati-hati. Berhati-hati. Ramai dah ibu bapa yang terlambat dah, terlambat. Anak dah berzina, anak dah mengandung. Ibu bapa datang jumpa saya, Ustazah, anak saya ni baik sangat. Ustazah, anak saya jaga solat, jaga aurat, dia belajar sekolah agama, Ustazah. Anak saya sekian-sekian. Tak pernah nampak dia gini-gini. Saya tak tahu macam mana boleh terlibat ni sampai mengandung. Lepas tu saya tanya satu soalan je. Anak makcik ada telefon? Ada, Ustazah. Itulah jawapan dia. Subhanallah. Sebab maksiat guna telefon ni, kita tak nampak makcik. Kita tak tahu apa yang dia orang buat, apa yang dia orang buatkan. Makcik pernah tak ambil telefon cek? Tak adalah, Ustazah, saya percaya pada dia. Ada seorang kawan saya ni, dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Allah tunjuk. Allah tunjuk apa? Satu hari dia terfikir nak cek telefon anak. Sama ni tak pernah cek. Tapi masa dia cek tu lah, anak dia dah deal dengan pasangan dia dan tak tahu pun ada power. Nak jumpa pukul berapa, dekat mana, siap bawa pakaian. Dan anak dia bagi tahu ada camp. Ada qiyamulai dekat sekolah. Tapi rupanya check in hotel. Nak check in hotel dengan pasangan. Sekarang ni hotel-hotel tak perlu satu hari, dia ada jam. Nak check in 2 jam, nak check in 3 jam, memang boleh. Harga berbeza. Saya sebut ni, muslimat sekalian, jangan kerana percaya pada zahir anak, kita tidak ada sikap berhati-hati. Bukan nak sangka buruk, istilahnya hati-hati. Saya nak tanya, kita pun kadang tak boleh kontrol diri. Bila dah leka tu scroll, tengok, kita sendiri hilang kawalan diri. Bila tengok media sosial, anak kita apatah lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Semalam kan pergi pesta buku.
Kami bawa 7 orang anak, masing-masing beli buku kan. Bila masuk dalam kereta, saya cerita jujur lah ni. Bila masuk dalam kereta, masing-masing ada buku, masing-masing dah beli tu beli ni. Bila masuk dalam kereta, kereta kita, yelah, kereta sekarang ada TV kan. Salah seorang anak minta nak buka TV. Maksudnya buku dah ada, seronok dah ni. Bukan murah-murah buku ni ya. Saya bayangkan dia orang excited nak baca buku. Tapi bukan semua boleh baca buku dalam kereta. Bila salah seorang ada minta, Umi buka TV boleh? Startlah saya ceramah. Memang saya ceramah. Sampai ayahnya tepuk tangan. Okey, terima kasih di atas ceramahnya. Sekian-sekian. Semangat saya ceramah. Saya tanya anak-anak. Saya cuma berkongsi ni supaya ibu bapa ada modal ya. Nak ceramah macam mana pada anak-anak. Saya tanya. Saya kata nikmat apa yang dapat daripada Allah hari ni? Dia apa katalah tadi makan, lepas tu tadi tengok ikan, lepas tu tadi beli buku, nikmat-nikmat. Dah buat tak satu amalan sebagai tanda syukur kepada Allah? Dah buat tak amalan? Ada yang jawab semayang. Semayang tu adalah tanda kita hamba Allah. Solat tu wajib. Bahkan kalau solat itu tidak wajib, agak-agak semayang tak? Dia orang kata ya ni mungkin tak kot, mungkin tak. Kalau tanda syukur pada Allah, mesti buat amalan sunat. Umi tanya, ada tak buat amalan sunat? Zikir ke apa ke? Amalan sunat itulah tanda syukur kepada Allah. Sebab yang wajib kita buat kadang sebab terpaksa. Tanda syukur bila kita buat sesuatu yang bukan paksaan, bukan kewajipan. Tapi kerana tanda kita nak terima kasih. Masing-masing jawab, tak ada. Jadi sekarang pukul berapa? Sebab Allah sebut wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tak bersyukur kepada Allah, kamu kufur dengan nikmat Allah, nantikan azabku amat pedih. Sebenarnya saya cakap, Umi tunggu salah seorang anak Umi akan cakap, Umi jom baca Al-Mulk. Sebab bila bertolak malam, biasanya kita akan baca Al-Mulk dalam kereta sebab takut sampai rumah dah ngantuk. Tapi rupanya Umi tunggu-tunggu minta buka TV. TV ni apa dia? TV ni adalah hiburan. Hiburan semata-mata. Dapat pahala tak? Tak kot. Dapat dosa tak? Tak juga sebab cerita kartun. Tapi perkara yang sia-sia. Adakah dengan tengok TV tu kita jadi hamba Allah bersyukur? Tak. Kita nak bagi anak-anak faham ni. Jadi sebagai tanda syukur dapat beli buku, dapat beli ni, kita kena buat apa sekarang? Kita baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu amalan sunnah. Jadi baca dua-dua. Al-Mulk dengan sejadahan. Subhanallah, Allahu Akbar. Perkara begini muslimat, kita kena tanam dalam diri kita. Lepas ni dapat nikmat makan. Tengok orang lelaki dah makan. Ui, seronoknya. Harap-harap lah tak habis kan. Okey, saya akan berhenti. Sabar. Saya pun lapar sangat. Okey. Dapat nikmat makan, dapat nikmat majlis ilmu, dapat nikmat sehat, apa semua. Wajib kita memaksakan diri. Ini hadis Nabi yang sahih. Kita belajar dalam beberapa kuliah minggu lepas. Kuliah Riyadhus Salihin. Hadis sahih Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya Allah, subhanallah, Allah sangat suka kepada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui amalan wajib. Dan Allah mencintai, Allah akan sayang, Allah akan kasih mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunat. Maksudnya, orang yang hanya buat amalan wajib, Allah suka. Allah suka. Sebab dengan cara itu dekat dengan Allah juga. Tapi siapa yang mendekatkan dengan Allah melalui amalan sunat, baca Quran, zikir, selawat apa, Allah akan sayang, Allah akan cinta. Maksudnya tingkatan kedekatan dengan Allah lebih dekat, lebih rapat, dan dia akan berada di kalangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan main-main dalam mendidik anak bab supaya mereka ni ada sifat syukur. Kalau ibu bapa ni ikut je asalkan anak seronok. Okey, sekarang masuk kereta, okey buka TV pula gini-gini. Kami kat rumah memang ada TV tapi siaran tu tak ada. Astro semua-semua enjoy ke semua tu tak ada. Tapi mereka ada YouTube, sekali-sekala mereka tengok. Macam hari ni kami tinggal anak pagi sampai petang. Saya kata semalam beli buku kan, hari ni tak dibenarkan buka apa-apa pun tengok YouTube. Dan alhamdulillah mereka memang akan ikut. Sebab apa mereka akan ikut? Saya akan tanya yang kecil. Ada seorang namanya Sofwan, dia memang lurus, jujur. Walaupun abang kakak kata jangan cakap kat Umi, dia akan lurus je. Orang tahu Sofwan tak akan menipu. Ada tengok tak tadi? Tak ada. Kalau ada memang dia akan cakap. Dia adalah reporter paling utama kami. Jadi diorang dah tahu Sofwan memang akan jujur. Jadi mereka kalau pesan tak tengok, memang mereka alhamdulillah setakat ini insya-Allah kita pun ada pesan CCTV. Macam tu sekali.
Sebab kami selalu tinggal. CCTV murah je beli online. Masya Allah. Jadi saya kata semalam beli buku, syukur pada Allah, baca sampai habis. Dan saya akan tanya dia orang kan ni. Itu dibuat daripada kecil, lama-lama mereka biasa. Tak tengok TV 2-3 hari, telefon memang tak ada. Jadi benda tu atas kebiasaan kita. Jadi untuk anak yang tanya macam ni, saya tanya amalan ibu ni, macam mana Allah selamatkan dia. Allah selamatkan anak daripada berzina sebab Allah bagi dia dapat jumpa. Dia kata, Ustazah, pasal anak ni, sebab anak sekolah agama pakai tudung bulat. Dia tak sangka anak dia sampai peringkat nak check in hotel. Menangis-nangis dia jumpa saya. Sebab anak sekolah agama pakai tudung bulat, sekolah Arab, sekolah agama. Jadi tak terfikir anak nak check in hotel. Barulah dia tengok macam-macam mesej lucah yang selama ni anak dia duk mesej. Dia kata, Ustazah, saya memang beramal dengan zikir. Kebetulannya ialah saya asbab saja. Zikir Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Macam yang Ustazah share tu, dah aku serahkan penjagaan dan pengawasan terhadap anakku kepadamu, Ya Allah. Saya kata pada ibu ayah yang banyak berdoa, banyak beramal zikir supaya Allah jaga anak-anak, Allah akan tunjuk. Dia tak akan sampai kes terlambat. Sebelum berlaku benda yang tak elok, Allah akan tunjuk. Walaupun dengan cara yang tak logik. Subhanallah. Saya pun berlaku dalam pengalaman hidup saya dengan anak. Anak macam kadang saya kata, perasan tak? Walau macam mana pun Umi akan tahu. Allah akan tunjuk. Boleh pula banyak-banyak buku, kita ambil satu buku, dalam itulah ada benda yang kurang baik. Padahal dia lukis je, tapi lukis benda yang kurang elok. Macam mana? Itulah dia kata, itulah Umi. Macam mana Umi boleh jumpa? Padahal dia dah sorok. Faham ya? Macam mana tiba-tiba pukul 3 pagi rasa macam nak pergi cek, bangun tengah malam. Mereka bukanlah buat perkara yang teruk sangat. Tetapi bagaimana kita menyerahkan urusan kita, wa ufawwidu amri ila Allah. Zikir-zikir Allah akan jaga. Tak sampai terlambat Allah akan tunjuk.